kunci dalam apa-apa bidang adalah sama. Komen sekejap, tulis dalam ruang chat tu, okey, dalam income messages. Untuk berjaya, dalam apa-apa bidang pun, kuncinya adalah sama sahaja. Okey? Untuk berjaya dalam apa-apa bidang, kuncinya ialah sama sahaja. Make sure you tulis dalam buku you, dalam nota you. Sebab kalau tidak, you lupa bab ini, you akan pergi kejar tahap apa. Kau ni tak nak you kejar macam-macam. Sebab bila you kejar macam-macam, you tak akan sempat sampai kepada apa yang you nak capai. Alright? So, nombor satu, you kena faham. Dalam apa benda pun, kalau you nak berjaya, kalau kita nak berjaya, kunci dia adalah sama sahaja. Kunci dia sama. So kalau misal kata you dapat kontrol 90% daripada kunci tu, maka keberjayaan you 90% lah. Kalau you kontrol kunci tu dalam 20% je, maka keberjayaan you pun setakat 20% sahaja. So faham setakat ni ya? Abang Satimah, Waalaikumsalam. Okey, baik. So tulis dalam nota tu. Untuk berjaya, kunci dah sama. Apakah kunci dia? Kunci yang pertama untuk berjaya ialah batang tubuh kita sendiri. Kunci pertama untuk berjaya dan kunci satu-satunya kunci untuk berjaya ialah kualiti kita sebagai manusia. Kualiti kita sebagai manusia. Okey? Satu-satunya kunci. Pernah bagi hadis. Dia kata kalau misal kata hari ini lebih baik daripada semalam, maka beruntunglah orang itu. Kalau hari ini sama dengan hari semalam, maka rugilah orang itu. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari semalam, maka celakalah orang itu. Bukan macam tu lah hadis. So daripada zaman Rasulullah lagi dia dah cerita bahawasanya kunci untuk kejayaan ini terletak pada batang tubuh kita. So target kita yang pertama. Target kita yang pertama is become a better you. Tulis itu. Become a better you. Ataupun become a better me lah. Tulis. Become a better me. So, you ambil satu kertas yang besar. You tampar dekat dinding you, tempat you buat kerja. Become a better me. Supaya you sentiasa diingatkan bahawasanya target kita adalah untuk menjadi diri kita yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nanti kau nak cerita tentang kenapa ini penting. Okey, faham tak ni? Faham tak? Kalau faham, cakap faham macam cakap seorang-seorang ni. Keren juga ni. Dah lah tak handsome, tua pula cakap seorang-seorang. Ya ke orang dengar ni, awak bercakap ni? Kalau misal kata lain ni okey, buka lah apa nama gambar video tu. Terasalah macam bercakap dengan orang. Buka video tu, tak apalah kalau hodoh, apa ni hodoh. Tak spesifiknya. Tak handsome tak apa, janji berjaya. So, tak apa, buka kamera walaupun hodoh kan. Kalau handsome lagilah buka kamera. Abang Hafizi buka kamera lama tak tengok muka Abang Hafizi. Thank you Abang Mat, buka kamera. Thank you Abang Hafizi, buka kamera. Kan seronok tengok muka. Ini tak tengok muka, cakap sama-sama sedih kan. Dah tulis lah tu, kat kertas. Tulis satu gambar aku kat kertas. Become a better me. So, you kena tampal supaya nampak setiap masa bahawasanya tugas kita ialah untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Okey? You kena ingat ni. Sebab kalau kita tengok satu manusia ni, kalau kita tengok satu manusia ni, dia sentuh ni je sukses, dia sentuh ni je sukses, dia sentuh ni je sukses. Kenapa sesuatu yang dia sentuh jadi sukses? Kenapa sesuatu yang kita sentuh tak sukses-sukses? Sebabnya dia adalah merupakan satu manusia yang berada pada kualiti diri yang lebih tinggi. Bila kualiti diri yang lebih tinggi, ini termasuklah dia punya kepercayaan, etika kerja, disiplin dan berbagai-bagai. Sebab ni nak ingatkan rakan-rakan,
kita tidak akan mampu berjaya selagi mana kita tidak berjaya mengubah diri kita menjadi lebih baik. Yang ni kena faham. Kita tak boleh kekal dalam comfort zone kita. Kita tak boleh kekal dalam keadaan diri kita sekarang ini. Sebab keadaan diri kita sekarang ini akan hanya membawa hasil seperti yang sekarang ini. Kalau you perasan kan, misal kata you masuk satu bisnes. You masuk satu bisnes, you dapat buat sale 5,000 je. Setiap kali you masuk sale you 5,000. Ada orang dia masuk bisnes, dia buat dapat sale 40,000 je. Dia duduk kekal dekat 40,000. Kenapa? Kerana diri dia tidak berkembang. Okay? Diri dia tidak berkembang. So, kita mesti berkembang menjadi lebih baik. So, ini mungkinlah termasuk dalam disiplin, termasuk etika kerja, termasuklah mindset, termasuklah kekuatan jiwa, macam-macam lah. So, agenda yang paling penting sekarang ialah you bukan menaikkan bisnes you untuk menjadikan diri you lebih baik. Kita kena menjadikan diri lebih baik kerana bisnes kita akan menyusul. So, you kena faham kunci dia kat situ. Faham Kalau faham, cakap faham. Kalau dah buka video tunjuk good je. Tunjuk good cukup lah. Kalau dah buka video tunjuk good, maknanya faham. So itu kunci paling utama. For the next 20 years ke, 30 tahun ke, 50 tahun ke, you jangan lepas daripada pegangan ini. Okay? Tapi biasalah kita manusia yang biasa, kadang-kadang kita tergelincir. Kita tergelincir sebentar atau sedikit tidak menjadikan kita satu orang yang tidak baik. Kita tergelincir sebentar tidak define keseluruhan kewujudan kita. Kadang-kadang kita pergi semayang, benda semua, apa semua, tiba-tiba tengok kita, tiba-tiba terjadi sesuatu, kita marah, kita mencarut-carut, kita pukul orang. Itu berlaku hanyalah 5 minit ataupun 20 saat kan. Atau orang kata, dia jahat, dia gitu, dia gini. Tapi itu hanya 5 saat ataupun 5 minit. Sedangkan sepanjang-panjang hidup kita buat sesuatu yang berbeza. So, kesilapan yang sedikit tidak define kita. Tetapi, masyarakat, orang sekeliling, dia akan melabelkan kita atas dasar benda yang sedikit tersebut. Jangan sekali-kali you terkesan dengan label orang. Benda ni tidak unik. Semua orang dalam dunia melaluinya. In fact, you guys mesti pernah kena label dengan orang atas kesilapan you yang sedikit. Dan you tak dapat nak defend diri you. Sebab, yalah kita nak cakap macam mana kan. Orang bersangka buruk dengan kita dan berkata buruk-buruk tentang kita, itu isu lain. Isu yang sebenar ialah kita mesti kenal diri kita dan kita mesti ada hala tuju. And the hala tuju yang kita nak buat ialah we must become a better version of ourselves. Jelas kat situ. So macam mana kita nak jadi satu orang yang lebih baik? Apakah yang menjadikan kita lebih baik? Apakah yang define kita sebagai lebih baik? Apa dia? Teka-teki dulu. Siapa jawab betul kita bagi hadiah Proton X50. Tak adalah. Come on lah guys. Apakah bendanya yang akan menjadikan kita ni lebih baik? Apakah yang akan define kita? Apakah yang define kita? Cuba cakap. Cuba cakap dalam message. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Kalau tahu cuba teka-teki sikit. Mindset, yes, betul. Mindset, yes. Salah satu benda yang kita kena bina, mindset. Lagi? Ilmu betul. Lagi? Dua orang je jawab. Yang lain tak nak jawab. Tak apa. Mentang-mentang lah bonik tak yasa. Tindakan betul. Alright. So bonik bagi jawapan dia. Benda yang paling penting sahabat-sahabat yang mulia ialah skill set betul, ialah habit. Habit tu yang kita kena bina. Benda yang paling bagus, buku yang kita kena baca berkenaan habit ialah 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Dah baca belum? Siapa belum baca, you mesti baca. So, letak situ dalam to-do list. Cari buku 7 Habits of Highly Effective People. Ada free PDF online kalau you tak ada duit sekarang. Tapi kalau you ada duit, you pergilah beli buku yang betul-betul. Sebab Atomic Habit sangat bagus.
Atomic Habits sangat bagus. Okay. Itu untuk kita macam mana untuk kita dapat result secara eksplosif kan. Cumanya buku yang Pony recommend sekarang ini ialah 7 Habits of Highly Effective People. Termasuklah proaktif, seek first to understand, macam-macam lah 7. Nanti Pony cerita balik, Pony tak ingat salah satu tu. Okay, so tak ingat tak apa, jadi dia menjadi sebahagian daripada kita. Alright, so kita mesti take care of our habits. Apa our habits? Macam kalau habit yang pertama, be proactive. Be proactive tu adalah habit untuk membentuk mindset. Alright, so fokus betul-betul ke arah menjadikan diri lebih baik. Dan setiap hari kita mesti jalani kehidupan kita dengan satu awareness bahawasanya aku perlu jadi seorang yang lebih baik. You jangan terkesan dengan keadaan sekeliling yang penuh distraction. Bila orang bercakap tentang politik, kawan-kawan you ramai cakap pasal politik, you pun sembang pasal politik juga. Akibatnya you akan lari momentum untuk 4-5 hari. Momentum you akan lari untuk 4-5 hari sebab you sudah jadi terbakar kat dalam. Orang cakap pasal soft kan, SOP, kementerian kesihatan, pasal income tax, LSDN. Segala-gala di sekeliling kita adalah satu benda yang sangat memilukan hati sekarang ini kalau you perasan. Betul tak? Kalau baca, Allah sentihnya dunia, semua-semua hancur lebur. So jangan peduli benda itu semua. Fokus kepada menjadikan diri you lebih baik. So you kena berjalan setiap hari atas muka bumi dengan satu awareness, dengan satu kesedaran bahawasanya aku dalam proses untuk menjadikan diri aku lebih baik. Bila orang datang nak sembang pasal politik, you kena tahu itu akan distract you daripada hala tuju you. Seminit you lari daripada hala tuju, beberapa bulan you akan lambat capai you punya sukses. Right? So become a better you, take care of your habit, beli buku 7 Habits of Highly Effective People. Dan kalau you ada duit lebih sikit, you boleh beli buku The 8 Habits by Stephen Covey juga. Ponik baca dua-dua ni, Ponik khatam dalam 3-4 kali. Masa Ponik baca kali pertama, pemahaman Ponik lain. Setelah Ponik melalui kehidupan, ada pengalaman dan macam-macam. Ponik baca kali kedua, lain pula aku faham daripada apa yang dia cakap. So, it's a book yang you kena berterusan baca. As you go along in your life, you ada pengalaman kena silent dengan orang, you ada pengalaman kena caci dengan orang, you ada pengalaman kena tuduh secara tak berasas dengan orang, ataupun you ada pengalaman you dah buat silap dengan orang kan. Bila you baca balik buku tu, you akan dapat self-discover yourself. So sangat penting untuk you baca buku tu. So untuk become a better you, Ponik tak nak you terlalu banyak benda you nak settle, you baca buku tu dulu. You settle habit je dulu. So baca 7 Habits of Highly Effective People. Kalau you tak faham bahasa Inggeris, you boleh cari buku terjemahan Melayu. Tetapi Ponik cadangkan lebih baik you pertajamkan bahasa Inggeris. Itu akan membalikkan you, membuka ruang pada you untuk bermacam-macam benda. Okey, baik. Itu nombor 1. Become a better you. Ubah cara pemikiran, ubah habit, mindset, skill set, macam-macam lagi. Alright? So that's the first key. Itu key yang pertama. Iaitu kita mesti menjadi seorang yang lebih baik. Ada satu orang yang cerita tentang satu orang manusia yang bernama Masayoshi Son. Siapa tak pernah dengar Masayoshi Son? Angkat tangan. Pernah dengar tak Masayoshi Son? So Masayoshi Son ni, masa Ponik mula-mula belajar bisnes tahun 2015-2016 tu, Ponik terjumpa lah cerita tentang Masayoshi Son. Kalau you nak baca, you boleh search dekat profile Ponik. You search Masayoshi Son ataupun you search dalam Google Masayoshi Son. Ini adalah seorang orang Jepun, tapi dia kelahiran Korea. Alright. So pada ketika umur dia 16 tahun, thank you very much. Sudah jumpa itu buku ibu pasal 7 Habits of Highly Effective People. Copy link dulu siap-siap. Nanti kita dah tutup live ni, link tu yang tak jumpa dah. So Masayoshi Son ni adalah seorang billionaire Jepun. Pada ketika umur dia 16 tahun, dia cakap pada mak dia, "Mak, saya nak pergi ke Amerika.
saya nak belajar di sana. Dan you kena faham, Masayoshi Son ni sepatah bahasa Inggeris pun dia tak faham. Dia hanya tahu bahasa Jepun. Tetapi dia rasa, aku kena pergi US untuk aku belajar di sana kalau aku nak berjaya. Dia jelas tentang apa dia nak. So, bila dia cakap kat mak dia kata, kau nak tinggalkan family sebab kau nak pergi berpoya-poya ke sana. Kau nak berseronok di sana, bla 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 bla. Banyak mak dia cakap. So, masyarakat saya tak fikir, tak guna aku cakap kat mak aku ni, tak boleh belah ni. Dia pun pergi kat bapak dia. Saya tengok, dia berani pergi walaupun dia tak tahu langsung bahasa Inggeris. Dia berani pergi. Pada ketika umur dia 16 tahun. So, kita dah umur 30, 20 lebih, 40, kita kena lebih berani. InsyaAllah, dengan keberanian akan datang di kejayaan juga. InsyaAllah. Sekali pun cakap bapak dia, bapak, saya nak pergi US, saya nak study. Bapak dia tengok dia. Bapak dia kata, kau nak pergi, kau pergi lah. Sebab bapak dia tahu, kalau dia tak bagi, Masayoshi Son akan lari daripada rumah. Dah lari ke Amerika. Dia tahu anak dia degil. So, antara pengajaran yang sangat penting kat sini ialah kita kena degil. You kena ingat, bila you buat bisnes, kawan-kawan you akan tinggalkan you. Bila you buat bisnes, anak isteri you pun akan kecil hati dengan you sebab you terpaksa bagi masa untuk bisnes you. Bila you buat bisnes, adik-beradik you akan mempersoalkan you kenapa you tak ini dengan mak ayah you dan sebagainya. Anak-anak you kata kenapa you tak bawa dia orang pergi berjalan-jalan masa weekend. Banyaklah, semua orang punya agenda terhadap diri kita. So you kena degil lah. Okay? Faham tak? Kena degil. Kalau faham kena degil, angkat tanda baik. Faham kena degil? You mesti degil. You dengar cakap orang. Sebab you nak berjaya, you berjaya. Kat pada Masya, you seorang-seorang je. Poni pun tak ada kat situ. Poni cakap pada Masya, Poni tak kenal dia ni. Kau cakap dia ni lah je aku dulu. Aku tak kenal kau. Kat pada Masya, masing-masing nak seorang-seorang. So, Masayoshi Son pergilah ke Amerika. Dia pun pergi ke Amerika pada umur 16 tahun. 16 tahun. Right. So, bila dia sampai Amerika, dia pun masuk college. College ni macam university lah. College ni macam university lah. So, university ni, college ni biasanya dalam 3 tahun dia akan habis. So, Masayoshi Son, 6 bulan sebelum masuk college tu, 6 bulan sampai Amerika, the first 6 months, dia buat apa tau? Dia belajar bahasa Inggeris. Siang malam selama 6 bulan belajar bahasa Inggeris. Sebab dia tahu bahasa Inggeris akan menjadi kunci kepada dia untuk memahami pelbagai perkara. So dia study sungguh-sungguh bahasa Inggeris. So sudah habis 6 bulan belajar bahasa Inggeris, dia pun masuk college. Dia lulus dah ujian college tu. Sebab dia dah faham bahasa Inggeris kan. Lulus, dia masuk college. College ni kalau kat Malaysia ni macam matrikulasi lah. Bukan universiti lagi lah. Atau dekat-dekat universiti. Biasanya, dia orang akan ambil masa 2 tahun untuk habiskan keseluruhan kos dalam college tu. Okey, Masayoshi Son dapat habiskan dengan lebih cepat. Berapa lama agaknya masa yang Masayoshi Son untuk habiskan college? Cuba teka. Siapa teka betul dapat hadiah percutian 4 hari 3 malam. Bawa satu keluarga ke New York. Ada kau jangan claim pula mati ni. Berapa lama dia habis college? Cuba teka. Orang lain ambil masa 2 tahun atau 3 tahun. Dia habis college berapa lama? Dia dapat habis awal. 4 bulan ke? 4 bulan salah. 2 tahun punya barang mana boleh 4 bulan habis. Dia habis dalam masa 2 minggu. Poni mula-mula baca tu, Poni kata WTF tu, bercara Poni. 2 minggu. Bercara Poni. Tapi Poni buka kopi anu baru Poni bercara. 2 minggu dia habiskan. Pasal apa? You kena ingat, kualiti dia sebagai manusia yang macam mana menyebabkan dia mampu bekerja dengan sangat kuat dan dia mampu bina kepintaran yang sangat tinggi sehingga apa yang boleh ambil untuk habiskan masa 2 tahun, dia ambil dalam 2 minggu. You tengok Elon Musk punya kekayaan dia dapat buat kan, dia punya kekayaan tu lagi kaya daripada Malaysia tau, yang ada pelbagai hasil galian. Itu satu manusia, sebab kualiti manusia. So kita ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi power, Allah Ta'ala bagi.
Tapi yang limitkan kita lah diri kita dengan kaedah kita yang suka pasal lena atau apa sebab. Pon ni tak cakap pasal you guys, boleh cakap pasal diri Pon ni. So, okay, kita sama aja, sama-sama jam je kita ni. Okey, baik. So, dia habis masa 2 minggu. So, selepas dia habis masa 2 minggu tu, dia pun mula buat macam-macam, buat apa tak ingat kan. Sehingga lah, dia dekat-dekat nak balik ke Jepun tu, dia berjaya siapkan satu barang elektronik. So, barang elektronik tu ialah bukan kalkulator, dictionary elektronik. Kalau you perasan, Syak ada dulu kan, dictionary elektronik kan. Perasan tak? Yang boleh kata-kata dia keluar perkataan kan, sebelum era phone ni, ada elektronik dictionary. Perasan tak? Syak punya elektronik dictionary kan. Yang mencipta benda tu ialah Masayoshi Son. Syak beli daripada dia berapa juta dah? Juta lah. Syak beli daripada dia juta. So Masayoshi Son jadi orang kaya. Dia balik ke Jepun dengan harta berjuta-juta. So masa dia nak balik ke Jepun tu, banyaklah company Jepun yang bagi tawaran kerja kat dia. Dan tawaran kerja kat Jepun ni untuk orang yang macam tu, high skill, bukan macam tawaran kerja macam kat Kelantan, kat Pasir Putih, gaji 1,500 bulan. Ni tawaran kerja kat Jepun puluh ribunya, mungkin ratus ribu kot. Kerana dia adalah satu talent yang berjaya mencipta satu benda yang tak pernah wujud dalam dunia, yang Syak beli untuk beberapa juta. Syak ni multinational company Jepun. So bila company Jepun dapat tahu dia nak balik, company Jepun offer lah dia kerja. Kan banyak company Jepun yang offer. Tapi you tahu Masayoshi Son cakap apa? Masayoshi Son cakap, saya tak nak kerja. Bila dia balik ke kampung dia dalam keadaan tak nak kerja, semua orang marah. Family dia marah, mak dia marah, saudara marah. Pasal apa? Kau dah habiskan duit family banyak-banyak, pergi sana macam-macam. Tiba masa orang nak bagi kerja, kau tak nak kerja. Apa guna kau belajar kalau kau tak nak kerja? Kau belajar untuk dapat kerja lah, untuk dapat gaji yang besar. Dah lah orang tawar kau gaji yang gila-gila punya, tapi kau tak nak. Semua orang marah dia. Kalau dia tak nak, aku ada plan aku. So, you kena ingat, you kena jaga plan you. Kita kena jaga plan kita jangan bagi orang kacau. Sebab kalau kita nak berjaya buat benda ni, obviously makan tahun, abang takkan you nak buat 4 bulan, 5 bulan, you terus 5 angka bang, atau 6 angka. Melainkan kalau setiap benda you sentuh, yang you dapat 6 angka. Boleh ada agent satu produk ni, bulan pertama pun dah 100,000 lebih lah. Pasal dia sentuh apa pun, dia memang dah, dia sentuh apa pun dia nak angka. Kemahiran dia 6 angka. So sekarang sale dia maintain 200,000, 300,000, 200,000, 300,000. Sama kemahiran dia kat situ. Macam tu. Okay? Macam Pon ni, kalau Pon ni sentuh satu bisnes, sama ada bisnes tu gagal, ataupun bisnes tu kalau berjaya, dia akan jadi 7 angka sebulan. Ini satu lagi bisnes yang Pon ni nak buat. Tahun lepas Pon ni buat bisnes ini, Pon ni gagal. Sebab ada beberapa benda yang Pon ni gagal sempurnakan. Itu kesilapan Pon ni. So sekarang Pon ni dah restart balik. Kerana produk ni bagus, Pon ni tahu Pon ni boleh buat 7 angka insyaAllah dengan produk ini. Cuma Pon ni kena start balik. So Pon ni start balik lah. Sama ada gagal atau 7 angka. Sebab itu kemahiran Pon ni. So kalau you nak capai satu kejayaan yang cukup besar, tak mungkin you buat benda ni 3 bulan atau 4 bulan. You kena stay dengan satu benda mungkin beberapa tahun. Barulah you akan capai satu kejayaan. Setuju tak? You kena faham tu. You kena stay dengan satu benda, buat sungguh-sungguh sampai you cukup pandai. Maknanya, dengan projek ini aku jadi pandai bina 6 angka. Bermakna selepas ini, you pergi mana-mana pun you akan dapat 6 angka. Sebab kepakaran you adalah membina 6 angka. Di situ. Kualiti diri kita adalah kualiti seseorang yang berjaya bina 6 angka. So Masayoshi Son, balik cerita Masayoshi Son. Dia tak nak kerja. Dalam masa 2 tahun, duit dia yang berapa juta tu habis. Semua habis duit dia berapa juta tu. Cuma teka dia buat apa dengan duit dia sampai habis 2-3 juta tu dalam masa 2 tahun. Habis macam tu je. Cuma teka. Dia jolly ke, dia berjudi ke, dia minum arak ke, main perempuan ke, dia buat apa? Habis lah dalam masa 2 tahun, duit juta-juta. Dengan tak kerja. Cakap-cakap, teka-teka. Siapa betul Pak Hadiah? Oh, Ani dah dengar cerita ni.
Dia tak beli saham, dia tak invest business. Dia beli buku. Dia beli buku sampai juta-juta bang. Awak selagi boleh cari PDF free. Investment yang paling bagus yang kita kena buat, sahabat-sahabat yang mulia, ialah investment kepada diri kita sendiri. Investment pada diri kita sendiri. Kita boleh beli sport ribu, tapi kita tak boleh beli buku yang harga RM80, RM100 sebiji. Beli satu hal, baca satu hal lagi. Kita boleh duduk lepak tengok Facebook, tapi kita tak boleh baca buku. Poni cakap pasal diri Poni, pasal sekarang Poni tengah malas juga ni. Okay? Problem juga sebab bila you sampai satu keadaan, benda ni dah bukan satu challenge pada you, dah jadi so senang, you jadi malas. So Poni sedang melalui fasa tu juga sikit-sikit lah. Campur dengan bau ni, Poni sakit agak lama. Hafizi ada yang masa Poni start sakit ni kan? Ya. Lama tak dengar suara Poni. Poni ni kali 2-3 kali live kan? 2-3 kali live ya. Habis mata Poni bekak balik. Betul migraine lah seminggu 2. Baru ni Poni live sekali kan? Poni sempat live sekali. Tunggu bekak mata migraine. Poni tak boleh tengok banyak sangat benda ni. Tapi tak apalah. Kita punya hobi nak live ni, sembang ni. Sebab kat luar kita tak ada kawan yang boleh sembang. Kawan-kawan kat luar ni sembang politik. Sembang tentang menteri bodoh. SOP kerajaan bodoh. Tak ada benda lain. Semua benda bodoh. Letih aku. Tak ada kawan Poni kat luar ni. Tak ada kawan Poni ni. Nak kawan orang tu yang umur 40 cerita nak kahwin muda. Aduh, letih aku. Kita pasal ni je. Tak tahu lah. Orang lah Poni boleh sembang macam ni. Orang lain siapa nak dengar macam ni? Apa Poni baru jahit. Selamat datang tu Alam Isu. So dia beli buku. Kan? Bila tanya kenapa kau beli buku banyak tu sangat? Ini jawapan dia. Kerana saya ingin merancang 50 tahun hidup saya ke depan. Kita esok dah makan apa tak tahu lagi ni. Dia dah rancang hidup dia untuk 50 tahun ke depan. So sahabat-sahabat yang Poni muliakan, kita mesti rancang hidup kita. 5 tahun ke depan tak benar, tak payahlah 50 tahun. Tetapi kita tak boleh rancang hidup kita dengan guna otak kita yang sama, yang telah membawa banyak kebincangan dalam hidup. Sebab kalau misalnya kata you tentang duduk dengan Poni sekarang tengah sembang kan, avatar Poni ni ialah manusia-manusia yang masih lagi struggle. Dan ada banyak kebincangan daripada hidup yang berpunca daripada kesilapan mereka dahulu, yang hasil daripada sikap sambil lewa. Kena tak dengan avatar Poni? Kan, kemungkinan sebab Poni pun macam tu dahulu. Baik so dia rancang 50 tahun daripada hidup dia. Hasilnya dalam masa 27 tahun, dia capai ke semua yang dirancang untuk 50 tahun. Lepas tu 2 tahun lepas, dia start study balik. Dan orang tanya, kenapa kau study sekarang? Kau nak study untuk apa ni? Aku sedang rancang kehidupan untuk 300 tahun ke hadapan. Sehingga selepas aku mati, untuk legasi persyarikatan aku. Dia nak tinggalkan legasi perniagaan dia tu sampai 300 tahun ke hadapan. Dia dah set dah purpose business dia macam mana. Dia dah set dia nak apa. Dia bukan macam kita. Aku nak beli Mercedes lah, aku nak beli Mercedes. Nanti aku berjaya, aku nak beli motor Harley. Aku berjaya, aku nak pakai. Tak, dia tak peduli benda tu semua. So kita kena follow manusia-manusia yang super berjaya. Bukan manusia yang acah-acah berjaya. Tapi kalau you ada duit banyak, nak beli Mercedes, belilah, tak ada masalah. Macam Poni selesa dengan kereta Azia. Lepas tu Azia tu anak Poni nak, Poni bagi dia. So Poni beli kenari. Lepas tu kenari tu pula Poni suka main-main buat macam-macam. Lepas tu Poni beli pula nasi bubuk harga RM5,000. Poni suka macam tu. Main-main kita macam mana dah panggil macam tu kan. Ada orang dia suka beli motor besar, dia suka pergi mancing. Macam Poni suka beli kereta buruk. Poni suka jadikan kereta buruk tu tak buruk sangat. Itu macam mana kan? Kenapa Poni tak beli Mercedes, orang tanya kan? Nak juga tapi kedekut. Kedekut. Macam mana? So itu Nombor 1, kita mesti jadi diri kita yang lebih baik.
Nombor dua, daripada penceritaan masa Yushisan, kita masuk pada nombor dua, iaitu kita mesti jadi seseorang yang berilmu. Sahabat-sahabat yang paling muliakan, kita masuk bisnes ni, kalau kita tak ada orang yang berilmu, kita tak boleh bang. Tak boleh. Ponik masa dulu tak boleh buat apa. Selepas Ponik habis baca banyak buku, maka terbuka banyak hijab. Biasanya kalau you baca dalam 10 buku, you dah okey dah sikit, you akan dapat jalan banyak kan. You pilih lah mana-mana buku pasal marketing, buku pasal advertising, buku pasal selling, buku pasal macam-macam kan. You baca, you jadikan pakar untuk tu. Contoh ni rak buku Ponik kat belakang ni contohnya. Yang ni ada satu buku One Page Marketing Plan. One Page Marketing Plan ni untuk macam mana kita nak rancang marketing kita. Bagus juga buku ni. Bagus lah buku ni. Ponik suka baca buku Guerrilla Marketing. Mana buku Guerrilla Marketing? Buku Guerrilla Marketing Ponik. Budak Ponik pinjam. Ni salah satu daripada buku Ponik. Kalau Ponik ada satu jenak buku, setiap pejabat Ponik ada satu jenak buku. Semua tu penuh. Semua ni Ponik baca lah. Tapi Ponik tak lah baca kulit ke kulit sampai jadi Al-Hafiz. Ponik baca mana yang Ponik nak baca lah. Tapi bila Ponik ada masalah je, Ponik tu tengok buku. So Ponik dapat settlekan masalah Ponik dengan cepat. Ponik tak perlu nak cari sifu. Ponik tak perlu nak baca dalam Google yang kita scrap-scrap. Ponik tu boleh buat research. Pasal Ponik ada library. So untuk jadi seorang yang knowledgeable, berilmu, you kena baca buku. So you kena set dalam jadual you. Setiap hari. Berapa jam daripada hidup you nak bagi untuk baca buku. Hafizi baca buku hari-hari tak sekarang? Banyak dengar audiobook. Banyak dengar audiobook semasa memandu Sambil jogging gitu, naik basikal. Baguslah. Sebab awak sambil awak exercise dan sebagainya kan. So itu maknanya you ada masuk episode. Kalau you suka cara macam tu kan, sambil you jogging naik basikal, you dengar audiobook, very good. Very good. Kan? Kalau you jenis baca buku, very good. Just make sure yang setelah you dengar, setelah you baca, you duduk, you rancang apa you nak buat. Input yang masuk banyak, you kena keluarkan balik untuk menambah baik perancangan kita. Macam kita beli batu, kita beli pasir, kita beli simen kan. Kita duk beli je. Tapi kita tak jadikan dia satu rumah. Kita tak dapat apa. Hafizi, apa ni rasa? Antara benda yang you kena perhatikan ialah bagaimana untuk dapatkan input-input yang you dapat tu untuk menjadikan rumah you. Sebab Ponik struggle. Ponik start 7 tahun dulu. Ponik tu masuk. Tapi Ponik tidak take action atas apa yang masuk. Ponik tak take action bukan pasal Ponik tangguh. Ponik tak tahu nak buat macam mana. Sehinggalah Ponik terjumpa buku Guerrilla Marketing. Dan Ponik terjumpa ilmu FBX. Barulah Ponik boleh sambung semua tu. Bila Ponik boleh sambung, serah yang dulu macam gini je, tiba-tiba dia naik macam tu. Sebab tu you kena baca banyak benda. Supaya dia sel-sel otak bersambung kan. Kita dengar sel-sel otak bersambung. Betul lah. So bila you masuk benda ni, masuk, you faham macam-macam. Tapi tangan dan kaki you tak dapat nak digerakkan. Kerana dia masih belum bersambung. So you kena pastikan sel-sel otak you bersambung. Faham So you kena baca banyak buku. Wujudkan library kalau you mampu. Kalau you tak mampu tak apa. Make sure you dapat at least 10 buku dulu pun tak apalah. Tapi make sure dalam jadual harian you kena baca buku setiap hari. Ponik cadangkan peringkat awal minimum paksa diri you untuk membaca paling kurang setengah jam. Tulis itu. Paksa diri untuk membaca minimum 30 minit. Setiap hari you kena buat ni. You kena paksa. Membaca bukan merupakan satu hobi. Membaca merupakan satu keperluan. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ponik makan ubat actually. Ponik ada masalah uric acid. Dulu Ponik suka sangat makan seafood.
Puan ni duduk Labuan. Labuan seafood dia besar-besar, segar-segar. So puan ni selamba je beli udang besar sampai 130 sekilo. Puan ni beli je pasal nak makan. Kat sini tak jumpa. Puan ni makan macam tak ingat dunia. Sekarang umur 50 dapat lah. Puan ni makan lobster lah. Puan ni makan soto panjang-panjang lengan tu. Punyalah. Naik kapal, naik bot puan ni tu ambil. Beli, bakar. Kan? Ikan jaket pun sedap bang, bayangkan. Ikan apa? Ikan jaket tu nama apa? Ikan apa ikan jaket tu? Tak ingat pula. Oh, itu pun sedap. Pasal dia kita ambil daripada bot lagi. Ikan keronge tu Kelantan. Ikan yang Kelantan sebut ikan keronge. Orang luar pula. Bahasa standardnya ialah ikan apa? Kalau datang tak ingat lah, biasa. Bayangkan, supaya ni makan udang yang besar lah udang tu. Seekor dekat 700 gram, 600 gram udang. Bayangkan. Puan ni beli je. Nak makan kan. Sekarang dapat cecaru, terima kasih. Cecaru, ikan caru. Itu pun sedap caru tu. Okay, baik, sambung. Lepas itu sahabat-sahabat kan. So pertama kita baca buku, pertama kita settlekan diri kita lebih baik. Kedua kita kena pastikan kita sangat-sangat kena invest kepada kita punya mindset buku lah. Beli buku, baca buku. Ingat you kena paksa diri you minimum setengah jam sehari baca buku. Sebab buku ni satu benda yang kita kena paksa. Buku ialah satu benda yang kita kena paksa. Ingat kalau tak ada ni, tak ada masa, you kena decide untuk tidak buat berbagai perkara. Sebagai contoh, you selalu lepak minum dengan kawan-kawan. You kena decide untuk tidak. Dulu puan ni, masa mula-mula belajar bisnes dulu, puan ni hari-hari main badminton, main bola. Petangnya main badminton, petangnya main bola. Malam sama badminton. So bila puan ni start ni, puan ni kata tak boleh lah. So puan ni berhenti main bola, berhenti main badminton. Jaga-jaga sekali lah main. Sebab apa? Sebab puan ni perlukan masa itu untuk buat benda lain. Sebab apa yang kita buat akan bawa kesan pada kita. So disebabkan puan ni berhenti bersukan, puan ni jadi gemuk dan puan ni boleh hilang fitness. Puan ni tinggal exercise sikit-sikit je. Tapi sebab puan ni bagi masa untuk baca buku, untuk bina bisnes, puan ni berada pada kedudukan kewangan yang lebih baik. So you kena cari balance lah. Hidup you kena balance. Tetapi you kena cari masa setengah jam, paling minimum setiap hari. You kena buat 5 tahun, 6 tahun macam tu. You jangan buat 2 hari je baca. Tak boleh macam tu. Tapi kalau you 2 hari baca, lepas tu you tertinggal, bila you teringat, just sambung balik je. Tak payah nak menangis, apa nak jadi dengan diri aku, kenapakah aku begini. Tak payah. Jangan nak berserabut. Just sambung baca je. You tak payah nangis, you tak payah duduk itu ni. Just ini isu baca buku je. So jangan berserabut, jangan industri. Sebab puan ni tahu ada anak puan ni. Puan ni saya pun tak tahu lah. Saya baca 2 hari je, lepas tu saya tak baca. Seminggu saya tak baca. Saya sangat kesal dengan diri saya. Relax. Kau jangan nak macam-macam. Relax. Kau jangan macam-macam nak depress bagai. Ada orang macam tu. So kalau itu you jangan buat macam tu sahabat-sahabat. Just continue where you left off. Tapi ingatlah, jangan ulanglah macam tu. You kena make sure 30 minutes every day you baca buku. Dan kalau you boleh bagi masa lebih banyak, lagi bagus. Sebagai contoh, Warren Buffett. Dulu Warren Buffett ialah orang kedua terkaya di dunia. Sebab dia main instrumen dia ialah instrumen pelaburan dalam saham dan hartanah. Sekarang ini dia bukan orang nombor 2 terkaya di dunia lah. Mungkin nombor 7 atau 8 atau 10 lah. Sebab dia tidak berada pada instrumen yang boleh bawa kejayaan yang serta-merta. Macam Elon Musk, macam Jeff Bezos yang menggunakan leverage internet, e-commerce. Elon Musk lagilah dia menggunakan leverage. Dia kaya pasal saham dia dalam Tesla naik mendadak. So dia masuk dalam satu bidang yang tak ada orang lain boleh masuk. So macam tu. Warren Buffett setiap hari dia duduk dengan buku dia akan baca 500 muka surat sehari. Dan dalam seminggu, dia hanya ada 3 appointment sahaja dengan orang yang di luar daripada diri dia dan ni. Dengan managers dia pun tak ada. Masa dia sangat kosong.
Masa dia untuk diri dia dan buku dia. Tapi kita jangan kosongi masa kita. Kalau kita dah ada duit kita yang bekerja untuk diri kita, kita boleh kosongkan masa kita dan fokus macam dia 500 biji buku, 500 biji buku, 500 helai 500 helai sehari. Tapi kita tak apa. 30 minit sehari ataupun ambillah 20 muka surat sehari. Setiap hari. Boleh Boleh Okey. Next langkah ketiga. Langkah ketiga ialah kita perlu membina blueprint. Blueprint iaitu perancangan. Paling elok sahabat-sahabat yang paling muliakan, perancangan kita perlulah perancangan 5 tahun. Biar kita tahu 5 tahun lagi aku nak berada di mana. Sebab 5 tahun lagi kalau umur kita panjang, ia akan sampai. Masalahnya bila kita sampai tu kita tetap akan sampai. Kita tetap akan sampai kalau kita ada nyawa. Masalahnya bila kita sampai tu kita sampai kat mana? Kalau kita tak plan, kita akan sampai pada tempat yang kita tak plan. Kita tengok kereta kita, kita menyampah kereta kita. Apa punya kereta lah macam ni punya kereta. Aku patut kereta lain. Kita tengok rumah kita, kita menyampah tengok rumah kita. Apa punya rumah macam ni. Patutnya aku rumah lebih baik pada ni. Ini dah macam apa. Kita tengok family kita, kita menyampah tengok family kita. Sebab apa? Sebab kita tidak mendidik family kita. Sebab kita hanyut dalam perkara sehari-harian. So we wake up one day, we look at our life, we don't like the life that we have. We look at our car, we hate the car that we are driving. We look at our family, we hate how our family turn up to be. We look at our house, we hate the house that we are living. Kenapa? Kita tidak rancang untuk rumah kita jadi begitu. Dan kita tak rancang untuk kereta kita jadi begitu. Dan kita tak rancang untuk dapat kereta yang sebegitu, dapat kehidupan yang sebegitu. Benda ni kita rancang. Sebab 5 tahun lagi kita akan sampai rakan-rakan. Dan kalau kita tak rancang, kita akan sampai ke satu tempat yang kita tak akan suka. Dan kalau you pergi balik 5 tahun lepas, dan you tengok pada hari ini, you tahu bahawasanya kebanyakan dari kita, kehidupan kita pada hari ini adalah bukan kehidupan yang kita betul-betul nak. Kerana 5 tahun lepas kita tak rancang macam mana rupa dia. Setuju tak pada cakap? But it's okay. Macam Ponik bermula betul-betul serius umur Ponik 42. Umur Ponik 47, 5 tahun lah selepas itu. Ponik settle lah hutang 700,000, settle. Macam-macam lah settle. Ponik pun anak-anak nak belajar pun Ponik boleh sediakan. Ponik tak hidup mewah lah, tapi Ponik dah merasa sangat berbeza berbanding dengan dulu. Dulu Ponik selalu stres sebab Ponik tak pernah cukup duit untuk berbagai keperluan. Keperluan melangkaui keberadaan duit. Sekarang ni duit ada melebihi keperluan. Okey, dia melebihi keperluan sebab kita tidak membazir dan kita tak hidup, kita tak adalah pergi kerja naik helikopter macam tu. Kalau kita pergi beli helikopter pula, pergi beli boat mewah pula kan, macam Jolo beli boat mewah harga ratus-ratus juta, 1 bilion tu, memang kita buat duit banyak mana pun tak settle lah kan. So macam tu. Yang penting duit kita perlu melebihi keperluan kita. Kalau sekarang ni keperluan kita melebihi duit kita, kita kurangkan sikit keperluan kita. Mungkin kita terlalu lavish lifestyle ke, tapi kita tambah pendapatan kita. So kita kena bina blueprint. Blueprint dengan roadmap ni adalah satu benda yang dia adalah satu dokumen hidup. Dia adalah satu dokumen hidup. Perjalanan kita, peta kita. Seandainya kita ada, maka kita boleh sampai. Seandainya kita tak ada, kita akan sampai ke tempat lain. Apakah format dia? Dia tak ada format. Asalkan ia boleh membawa you ke tempat yang you nak. So kalau you cakap you nak rumah, you kena cakap rumah you macam mana. Nanti you akan jumpa jalan bagaimana untuk dapat ke rumah macam tu. You cakap you nak kereta, you kena gambarkan kereta you macam mana. So Puan ni nak cerita tentang satu manusia nama dia Anthony Robbins. Pernah dengar tak nama Anthony Robbins? Anthony Robbins ni kiranya Tok Guru Azizah Osman lah. Azizah Osman selalu sebut nama Anthony Robbins. So Anthony Robbins ni pada satu ketika dia pergi ke Siberia. Dia naik kereta api Trans-Siberia. Kereta api Trans-Siberia ni akan berjalan selama 48 jam straight ataupun 72 jam straight, pun tak ingat. So dia duduk dalam bilik dia, dalam kabin dia dekat atas kereta api tu, dia tak tahu nak buat apa.
Sebab Siberia ni you tengok keluar tingkap pun you nampak putih je. You tak nampak lah pemandangan macam Switzerland ke apa. You nampak putih je lah. So apa dia buat ialah dia ada beli satu peta Rusia sebab dia nak mengembara ke Rusia. So di belakang peta Rusia tu besar, peta Rusia tu. Belakang peta Rusia tu adalah satu ruang ruang kosong yang besar lah, putih je. So selama 2 hari dan 3 hari dia dalam Trans-Siberia Express tu, dia duduk dan menulis pelbagai benda tentang apa yang dia nak capai. Blueprint hidup dia. Dia tulis. Sampailah penuh benda tu. 2 hari 2 malam. Sepanjang dalam train tu, dia duduk tulis benda tu. Dia ada tulis. Dia nak beli satu mansion. Mansion ni rumah agam ada 13 bilik. Tapi dia tidak berjaya lah beli mansion tu. Bukan semua benda yang kita rancang kita berjaya kan, betul tak? So dia tak berjaya beli mansion. Tapi sebaliknya, dengan merancang untuk beli mansion tu, dia berjaya membeli sebuah istana yang 10 kali ganda lebih besar daripada mansion tu. Kita kena tulis bang. Kita kena tulis. Kita kena tulis. Kita kena jelas. Benda tu depan mata kita. Tulis jelas depan mata dan kita follow. Apa yang kita sentiasa ingat, kita akan dapat. Sama ada benda tu baik ataupun tidak, kita akan dapat. Kalau orang tu ingat dadah, orang tu akan pergi isap dadah. Macam mana pun. Letaklah dalam jil. Dia akan ingat dadah agak. Kalau orang tu ingat akhirat, letaklah kat mana pun. Dia akan ingat akhirat. Dalam keadaan mungkin dia dalam kem tahanan perang, dibogelkan dan sebagainya dalam kem tahanan perang, dia tetap akan berzikir dalam keadaan dia diseksa tersebut. Kerana hatinya terpaut dengan akhirat. Ataupun pada ketika dia dihujani dengan wang ringgit begitu banyak kan, tapi hati dia teringat akhirat, dia tetap akan berzikir dan buat untuk akhirat. Dia dapat duit, dia bagi untuk akhirat. Contoh. So you kena ada benda tu. So blueprint ni kena buat. Siapa sini dah ada blueprint hidup dia? So kita kerja sebagai contoh, untuk kerja kita buat berbagai perancangan. Rancangan 5 tahun, rancangan ni untuk kerja. Untuk dapat gaji 2-3 ribu sebulan ataupun 5-6 ribu sebulan, betul? Dan kita spend hari-hari merancang sesuatu untuk orang lain. Kenapa kita tak rancang hidup kita? Kenapa kita tak duduk rancang untuk anak-anak kita? Kenapa kita tak duduk rancang untuk bisnes kita? Macam 2-3 hari ni, Ponik duduk rancang untuk bisnes Ponik, Prima Alpha ni, macam mana nak buat satu-satu Ponik rancang. Dah sebulan lebih dah Ponik duduk guide budak-budak Ponik tu, sebab Ponik tak akan buat sendiri dah. Ponik tak larat, Ponik dah tua. Lagipun Ponik dah tak berapa sihat. So Ponik tak boleh buat. So Ponik ada pelapis-lapis Ponik yang Ponik tengah guide dia orang buat satu. Alright. So lepas ni sekarang kita ada dalam 30 orang ejen baru. Bulan depan insyaAllah kita akan ada 100 orang lebih ejen baru. InsyaAllah targetnya macam tu, rancangannya macam tu, strateginya macam tu, kita dah atur. InsyaAllah kita akan ada 100 orang ejen baru. Dan bulan depan insyaAllah kita akan ada 6 angka. InsyaAllah kalau menjadi seperti yang dirancang. Kalau tak menjadi, kita akan nilai balik. Tengok macam mana jadi ke tak. So Ponik nak you buat 3 benda ni dulu. Okay, nak buat 3 benda ni dulu. Sebab daripada 3 benda ni akan lahir berpuluh dan beratus benda-benda kecil yang akan membawa kejayaan kepada you. Jelas tak? Hari ni faham tak? Faham InsyaAllah Ponik akan buat live lagi. Dan Ponik akan guna telefon je. Telefon ni skrin dia kecil, Ponik letak jauh sikit, so mata Ponik tak sakit lah. Hari tu skrin besar kan, guna laptop, guna ni yang conteng-conteng skrin lagi. Akibatnya mata Ponik bengkak. Tengok skrin lama bengkak, sakit dalam ni. Ya Allah, tak tahu cakap apa lah. Pergi macam jenis obat telan dah jadi macam, dah jadi macam apa dah masuk macam-macam obat kan. So you kalau macam you banyak tengok skrin kan, pakai spek yang ada filter lah. Jangan jadi macam Ponik dah sakit, stress seksa lah, dah sakit. Masa you muda ni, you kena jaga, jangan dah rosak lain lah. Tapi biasa lah, masa muda ni kita gagah perkasa, kita tak peduli sangat apa dia ada hal, aku power. Biasalah muda. Ponik lu kencang kat sembang. Sembang kena kencang. Alright. So kita fikir 3 benda ni dulu kita fikir 3 benda ni dulu. Nanti Ponik akan cerita bagaimana kita nak buat blueprint, bagaimana kita nak blueprint bisnes. Lepas itu, you guys dah mula dapat email tak? Ponik dah setting latihan untuk kita dalam email.
Dah mula dapat email tak? So kalau you tengok dalam inbox you akan dapat email. Ponik dah setting latihan tau. Dah setting latihan, you akan dapat email. Email tu Ponik bagi arahan macam mana nak buat. You kena buat tau. Jangan pula tunggu Ponik datang. Kau dah buat belum? Semua nak harap orang datang. Come on guys, you kan semua dah orang-orang besar semua. You kena buat lah. Ponik set satu email setiap 2 hari. Dapat email, you buat kerja. Ponik guide you supaya you tak perlu tergagau-gagau macam Ponik dulu. So you tengok email tu, you buat satu-satu. You jangan banyak soal, jangan banyak macam-macam. Pada ketika ni Ponik suruh buat ni. Pada ketika ni Ponik suruh buat ni. Pada ketika ni Ponik suruh beli. Saya tak dapat join group, restricted kat FB. You pakai FB yang rumah ataupun you buat je FB baru. You buat je FB baru. Tapi make sure you bila you nak join, you cakap lah agent Prima Alpha. You jangan tak jawab soalan. You tak jawab soalan, Ponik tak approve sebab ramai je orang nak join itu. Kalau Ponik tak approve sebab dia tak jawab soalan. So kalau you FB you restricted, you buat FB baru ataupun you guna FB orang rumah you. Okay? So dalam email tu Ponik dah sediakan link kepada post-post dalam FB group. Ada ketika nanti Ponik akan suruh you beli produk. Itu hari ke-8 ke hari ke-berapa belas beli produk, you mesti beli. Ada sebab dia. Nanti Ponik akan suruh you beli produk. Ponik suruh you ambil gambar, itu, ini. Untuk memulakan aktiviti bisnes ni. Ponik suruh you buat produk review. Belajar buat video produk review. Ponik suruh you makan, bagi review produk tu. Lepas tu buat testimoninya. Kita lah kena settlekan. Gitu. Masa Ponik dulu mula-mula pun, masa tu lah juga Ponik buat. Okay. So nanti email tu make sure you dah dapat. You buat lah. Disiplinkan diri, paksa diri you. Kalau you tak paksa diri you, tak ada orang boleh paksa diri you. Alright? Benda tu insyaAllah akan dapat bantu you dengan syarat you gerakkan kaki dan tangan you untuk membuat kerja-kerja tersebut. Baik. Ada soalan sahabat-sahabat? Ada soalan tanya? Jangan tak tanya. Kalau tak tanya, saya tak dapat join terus. Tanya-tanya dalam grup mesej. Paling bagi masa 2-3 minit nak tanya. Kalau tak ada, kita boleh berhenti. Alright, tak ada soalan. Okey, Alhamdulillah. Semua dapat bercerita pada rakan-rakan. Ponik harap rakan-rakan semua dapat sesuatu pada hari ini. Kalau boleh, you ambil nota-nota yang you dapat ni, kan? You tulis dekat Facebook. Nanti setahun lagi dia akan jadi memori untuk ingatkan you. Sebab biasanya setahun lagi, you dah buat benda lain dah. Kebanyakan you sangat-sangat cepat berubah fokus. So you tulis dalam Facebook, perempuan-perempuan dengan harapan setahun lagi dia akan keluar, dia akan ingatkan you. Okay, tulis dalam Facebook apa yang Ponik cerita pada hari ini. Tulis panjang pun tak apa. Kalau tengok Facebook Ponik, banyak Ponik tulis masa Ponik mula-mula berniaga tu. Pergi tengok post Ponik tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Banyak post. Sekarang dah malas dah nak tulis post dah. Tak larat. Alright, sebab Ponik pun jangan buka Facebook. Facebook tu ramai sangat orang yang selalu cakap benda-benda negatif. Kita jadi sesak nafas baca. Baik, Alhamdulillah, terima kasih semua kerana ada. Ni Ponik akan siap lagi. Ponik akan bawa trainer-trainer juga untuk buat training. You join lah. Ambil nota dan buat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tanda majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal-as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye.